Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Muhammad Mushrif bin Raja Hussein, nombor matrik A174020. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang hibah bersyarat, hukum dan aplikasinya di Malaysia. Okey, baiklah, yang pertama sekali kita pergi kepada pengenalan hibah. Hibah ni berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu wahabah yang bermaksud pemberian tanpa balasan ataupun dikenali sebagai salah satu bentuk tabarruat. Okey, dari segi istilah pula, ia merupakan satu bentuk pemberian hak milik oleh seseorang secara langsung sebagai satu bentuk penghargaan kepada orang yang akan menerimanya ataupun sesiapa sahaja yang dikehendakinya tanpa mengharapkan sebarang balasan iaitu iwat ketika dia masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Hibah ni ia bersinonim dengan hadiah dan juga sedekah, tapi terdapat sedikit perbezaan dari segi aspek tujuan pemberian tersebut. Ini kerana sedekah merupakan satu bentuk pemberian yang dilakukan bertujuan untuk mendapat pahala daripada Allah di akhirat, dan kebiasaannya ia dilakukan oleh golongan yang kaya kepada golongan yang miskin, manakala hadiah pula merujuk kepada satu bentuk pemberian yang bertujuan untuk memuliakan seseorang dan kebiasaannya ia mempunyai hubungan kait dengan sesuatu perkara. Alright, seterusnya kita lihat pendefinisian hibah menurut ulama mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, hibah dikatakan sebagai satu bentuk pemberian milik ain tanpa balasan, manakala dalam mazhab Maliki pula, hibah dikatakan sebagai satu bentuk pemberian milik ketika hidup tanpa balasan. Seterusnya dalam mazhab Syafi'i pula, hibah dikatakan sebagai satu bentuk pemberian milik ain, harta tanpa balasan ketika hidupnya yang dilakukan secara sukarela. Dan yang terakhir adalah mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai satu bentuk pemberian milik suatu harta ketika hidup secara sukarela tanpa sebarang balasan, ataupun dikatakan sebagai satu bentuk sumbangan oleh seseorang yang boleh menggunakan hartanya dengan memberi milik hartanya yang boleh diketahui ataupun tidak diketahui. Berdasarkan kepada pendefinisian hibah sebentar tadi, maka kita dapat rumuskan ciri-ciri hibah sebagai satu bentuk yang berikut. Okay, yang pertama, akad hibah itu merupakan satu bentuk pemberian milik harta kepada satu pihak yang lain, dan yang kedua, harta yang nak dihibahkan tersebut mestilah ain harta sahaja. Oleh itu, manfaat dan juga hutang tidak boleh untuk dihibahkan. Seterusnya, akad hibah yang nak dibuat itu mestilah dibuat tanpa mengharapkan sebarang balasan iaitu iwat, dan akad hibah tersebut akan berkuat kuasa semasa hidup pemberi hibah tersebut. Seterusnya, hibah yang dilakukan mestilah dilakukan secara sukarela tanpa sebarang paksaan daripada mana-mana pihak. Dan yang terakhir, akad hibah yang dibuat tersebut mestilah bukan bertujuan untuk mendapatkan pahala ataupun untuk memuliakan seseorang. Okay, seterusnya kita lihat dari segi hukum dan juga pensyariatan akad hibah. Okay, dalam Islam, hukum hibah telah disunatkan, terutamanya pemberian tersebut dilakukan dalam kalangan keluarga yang terdekat. Okay, perkara ini sebagaimana firman Allah menerusi surah An-Nisa ayat keempat yang bermaksud, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, makanlah, yakni ambillah pemberian yang halal itu sebagai satu bentuk nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Okay, berdasarkan kepada ayat tersebut, ia telah menjadi dalil bahawa pemberian yang dilakukan oleh seorang isteri daripada maharnya kepada suaminya adalah harus. Dengan itu ia menjadi dalil bahawa hibah tersebut adalah diharuskan. Begitu juga menerusi dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, hendaknya kalian saling memberi hadiah nescaya kalian akan saling mencintai. Okay, berdasarkan kepada hadis tersebut, jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sangat menggalakkan kita ni untuk bertukar-tukar hadiah kerana amalan tersebut mampu untuk menguatkan hubungan persaudaraan, dan galakan tersebut jelaslah menunjukkan bahawa keharusan untuk menjalankan akad hibah tersebut. Seterusnya kita lihat dari segi rukun serta syarat-syarat akad hibah. Yang pertama sekali adalah al-wahib ataupun dikenali sebagai pemberi hibah. Okey, pemberi hibah mestilah seorang yang berkeahlian iaitu balik, sempurna akal, rasional, dan dia juga tidak ditegah ataupun dihalang daripada menguruskan hartanya. Dia juga mestilah seorang yang rushd iaitu matang dan juga berkemampuan dalam menguruskan segala hartanya. Pemberi hibah mestilah pemilik ke atas harta ataupun barangan yang nak dihibahkan tersebut. Okey, seterusnya adalah al-mawhub lahu atau dikenali sebagai penerima hibah. Okey, penerima hibah ni boleh terdiri dari kalangan sesiapa sahaja, sama ada individu tersebut mukallaf ataupun bukan mukallaf. Bagi penerima yang masih kanak-kanak, kurang upaya dan sebagainya, maka pemegang amanah ataupun wali boleh dilantik untuk menguruskan hal ehwal pentadbiran harta yang telah dihibahkan bagi pihak mereka. Al-mawhub pula merupakan barang ataupun harta yang dihibahkan dan ia menjadi subjek akad dalam kontrak hibah. Ia mestilah barang tersebut mestilah sesuatu yang halal, bermanfaat serta bernilai di sisi syarak. Barang tersebut juga mestilah boleh diserah bilik dan juga benar-benar wujud semasa akad hibah tersebut dilakukan. Dan harta yang nak dihibahkan tersebut juga mestilah tidak bersambung dengan harta pemberi hibah. Rukun yang terakhir merupakan sirah iaitu ijab dan juga qabul. Ijab
ijab dan qabul merujuk kepada lafaz ataupun perbuatan yang boleh membawa maksud kepada pemberian ataupun penerimaan hibah. Di antara syarat-syarat dia, mestilah yang pertama wujud persamaan dan juga persambungan di antara lafaz ijab dan juga qabul oleh pihak yang berkontrak. Seterusnya, tidak ditetapkan syarat-syarat tertentu dan juga tidak disyaratkan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Lafaz hibah tersebut boleh dilakukan dalam bentuk soreh ataupun dalam bentuk kinayah. Hibah tersebut juga tidak akan sempurna dengan pelaksanaan ijab dan juga qabul sahaja. Perkara yang paling penting untuk diteliti dari sudut elemen penerimaan ataupun al-qab, ia sama ada berlaku ataupun tidak. Al-qab tersebut merujuk kepada mendapat sesuatu, menguasainya dan boleh melakukan tasarruf terhadap harta ataupun barangan tersebut. Walau bagaimanapun, mazhab Maliki dan juga Hambali, mereka tidak mensyaratkan penerimaan barang dalam kontrak hibah yang telah dimeterai, hanya memadai dengan akad semata-mata sahaja. Ini bermaksud apabila seorang telah meninggal dunia sebelum sempat untuk melakukan penyerahan barang ataupun harta, maka akad hibah tersebut masih lagi sah dan juga tidak terbatal. Berbeza dari sudut Abu Hanifah dan juga Syafi'i, di mana penerimaan barang merupakan salah satu syarat sah dalam kontrak hibah. Oleh itu, apabila seseorang meninggal dunia sebelum tempat melakukan penyerahan, maka akad hibah tersebut akan terbatal. Baiklah, kita pergi pula kepada jenis-jenis hibah. Hibah ini terbagi kepada dua jenis. Yang pertama iaitu hibah mutlak dan yang kedua iaitu hibah bersyarat. Yang pertama iaitu hibah mutlak. Hibah mutlak ini merupakan hibah yang berlaku semasa pemberi hibah masih hidup tanpa dikenakan sebarang syarat-syarat tertentu. Dan sebagai contohnya, apabila seorang bapa menghibahkan sebidang tanah kepada anaknya dengan mengisi borang pindah milik tanah di pejabat tanah, maka pemilikan tanah tersebut akan berpindah kepada anaknya dan menjadi hak anaknya serta-merta. Anaknya juga mempunyai kuasa penuh terhadap tanah tersebut, yang di mana dia boleh menggunakan tanah itu untuk tujuan apa sekalipun. Apabila anaknya meninggal dunia, tanah tersebut akan menjadi harta pusaka si anak, bukan si bapa, walaupun si bapanya masih hidup. Dan hibah bersyarat ini pula menggunakan sirah idafah, taukid dan taklid. Hibah bersyarat terbagi kepada tiga, iaitu hibah dengan syarat umrah, rukbah dan juga hibah dengan syarat atau gantian. Hibah umrah iaitu satu bentuk pemberian hak milikan terhadap sesuatu harta kepada seseorang dengan menetapkan atau menghadkan tempoh pemilikannya berdasarkan kematiannya atau kematian orang yang diberi itu. Sekiranya penerima hibah tersebut telah meninggal dunia, maka harta yang dihibahkan itu akan menjadi hak milik pemberi hibah semula. Contoh lafaznya adalah seperti seorang yang mengatakan bahawa rumah ini aku berikan hibah kepada kamu semasa kamu hidup, dan jika kamu mati, maka rumah itu kembali kepada aku sekiranya aku masih hidup dan kepada waris aku jika aku telah mati. Hibah rukbah pula merupakan pemberian hak milik daripada seorang kepada seorang yang lain, yang di mana jika salah seorang daripada penghibah dan penerima itu mati, mauhub akan menjadi hak milik orang yang masih hidup, ataupun merupakan satu pemberian bersyarat yang telah ditentukan oleh pemberi hibah tersebut, di mana harta itu akan menjadi hak milik penerima hibah sekiranya pemberi hibah itu meninggal dunia, dan juga sekiranya penerima hibah meninggal terlebih dahulu sebelum hibah diberikan, maka harta tersebut akan dikembalikan kepada pemberi hibah. Dan contohnya iaitu, rumah ini aku berikan kepada kamu sebagai rukbah, dan jika kamu mati dahulu, maka rumah itu kembali kepada aku, dan sekiranya aku mati dahulu, maka rumah itu untuk kamu. Jenis hibah bersyarat yang ketiga iaitu hibah dengan syarat atau gantian, yang mana menghibahkan sesuatu harta dengan syarat penerima hibah membalas hibah tersebut dengan gantian harta atau melakukan sesuatu tanggungjawab tertentu. Syarat balasan juga boleh berlaku dalam bentuk melunaskan hutang-hutang pemberi hibah, dan sebagai contohnya iaitu, aku hibahkan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu jaga aku sehingga aku sihat. Okey, baiklah, kita pergi pula kepada hukum hibah bersyarat. Mengikut pandangan ulama fiqh, hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan, serta tidak meletakkan sebarang syarat untuk menguatkuasakannya. Oleh yang demikian, jika mengikut konsep yang asal, hukum hibah bersyarat adalah tidak sah kerana bercanggah dengan sifat akad hibah dan kehendaknya. Namun begitu, hukum hibah ini yang berhubung dengan syarat tidak tetap. Hal ini kerana ianya mengikut kepada status syarat yang ditetapkan, sama ada boleh jadi kepada harus atau pembatal. Tambahan juga, syarat yang dikenakan itu mestilah tiada penafian makna hibah, iaitu pemberian hak milik harta secara sukarela. Oleh itu, jika peletakan syarat terhadap hibah tersebut menghalang penerima hibah melakukan sebarang transaksi ke atas harta yang dihibahkan, sama ada seperti larangan menjual, mewakaf atau menghibahkan harta yang dihibahkan kepada orang lain, maka menurut para fuqaha, syarat tersebut adalah terbatal. Baiklah, seterusnya kita masuk pada aplikasi hibah bersyarat di Malaysia. Jadi di Malaysia ada peruntukan khusus yang menjelaskan tentang hibah, apatah lagi perbincangan mengenai hibah bersyarat. Walau bagaimanapun, dalam butiran 1 senarai 2 jadual ke-9, Perlembagaan Persekutuan ada menyebut perkataan alang yang merujuk kepada hibah dan juga pemberian. Di peruntukan tersebut juga menunjukkan bahawa hibah adalah sebahagian urusan yang diletakkan di bawah pentadbiran agama Islam di setiap negeri dan secara langsung melibatkan bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi pada asasnya dalam undang-undang Islam, sesuatu akad ataupun kontrak tidak boleh disertakan dengan syarat yang tiada hubungan dengan maksud ataupun
tujuan kontrak berkenaan. Jadi apa-apa akad atau kontrak yang disertakan dengan syarat dianggap sebagai satu kontrak yang tidak sah. Walau bagaimanapun, pemakaian kaedah atau prinsip ini ke atas hibah bersyarat seperti hibah umrah dan juga rukubah adalah dikecualikan kerana hibah bersyarat merupakan sejenis pemberian yang wujud dan dipraktikkan oleh masyarakat jahiliah, dan agama Islam dilihat cuba untuk menyesuaikan amalan ini dengan mengamalkan prinsip-prinsip umum muamalah seperti yang ditetapkan oleh Islam. Jadi pada hari ini, kontrak hibah yang disertakan dengan syarat-syarat seperti hibah jenis umrah dan juga rukubah mempunyai titik perbezaan dengan hibah yang berlaku pada zaman Rasulullah. Amalan hibah di syarikat-syarikat amanah di Malaysia menunjukkan bahawa kemasukan syarat umrah dan juga rukubah ini dibuat secara jelas dan tanpa sebarang keraguan berbanding hibah pada zaman dahulu yang terdapat elemen gharar di dalamnya. Seterusnya, prosedur dan juga instrumen yang jelas tersebut telah mewujudkan satu transaksi muamalah yang berkesan antara pihak-pihak yang terlibat dengan hibah, antaranya penghibah, penerima hibah, wasis serta waris-waris yang terlibat. Seterusnya, kita pergi kepada hibah bersyarat sebagai mekanisme pengurusan dan juga perancangan harta. Jadi konsep pengurusan dan juga perancangan harta merupakan perkara yang amat penting bagi menjamin sesuatu harta dan kekayaan mampu beredar dan juga bergerak cergas dalam pelbagai sektor kehidupan bagi penggunaan yang luas dan juga menyeluruh. Jadi hibah bersyarat boleh diaplikasikan kepada beberapa golongan agar kebajikan mereka dapat dijamin, antaranya ialah angkat, mu'alaf dan sebagainya. Sebagai contoh, pengaplikasian hibah bersyarat ke atas anak angkat. Ini dari sudut hukum faraid, anak angkat tidak mempunyai apa-apa hak untuk mewarisi harta peninggalan keluarga angkatnya kerana hak pusaka hanya khusus bagi mereka yang mempunyai pertalian nasab serta perkahwinan sahaja. Walau bagaimanapun, dengan adanya mekanisme hibah ini, anak angkat boleh mendapat harta dari ibu atau bapa angkatnya untuk dimanfaatkan di samping dapat menjamin kebajikan dan mengelakkan harta berpindah milik ke Baitul Mal. Seterusnya, kesimpulan, hibah bersyarat adalah sesuai dijadikan instrumen perancangan harta dan dijadikan salah satu alternatif dan seiring dengan kaedah pewarisan harta yang lain. Pemakaian hibah bersyarat adalah sebagai instrumen yang bergandingan dengan instrumen agihan harta yang lain, iaitu faraid, wasiat, amanah, wakaf dan nazar. Oleh itu, peletakan syarat ketika memberi hibah semakin banyak dilakukan oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, peletakan sebarang syarat yang bebas daripada unsur zalim atau menafikan sebarang tujuan hibah boleh dipakai dan tidak bercanggah dengan dasar syarak dan bebas daripada unsur haram. Pelaksanaan hibah dengan syarat dilihat lebih fleksibel dan dapat diaplikasikan dalam kepelbagaian mekanisme pengurusan harta seperti wasiat, pengisytiharan harta, pencarian dan hibah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.